Era muzik hit terkini bersama dengan saya Ray Dab Dab. Okay guys, ini ada show yang terbaru yang kita bawakan untuk anda, right? Eraverse. Eraverse ni nak bagi tahu dengan korang semua yang ini kita akan mendalami apa itu NFT. Okay, mungkin korang pernah dengar apa itu NFT. Korang tengok jual gambar lah, ada yang up dekat Twitter, dekat Instagram kan, dekat sokmed korang tu semua kan. Ada yang korang nampak ni semua. Korang tak tahu apakah itu NFT, right? Hari ini kita bawakan untuk anda yang ini memang otai-otai NFT yang terawal lah Alright, yang pertama kita bersama dengan Roach Pang. Hello guys, GM. Saya Roach Pang, creator daripada pentas. Tak adalah otai tapi masih baru dalam dunia ni. Tapi kita sama-sama lah kembangkan NFT community dalam Malaysia ni. Baik, Roach Pang. Okay, dan seterusnya kita bersama dengan J. Hai guys, Assalamualaikum. Saya J daripada Bed Ape NFT. So, saya pun bukanlah hotai, masih baru, banyak lagi yang perlu dibelajar. But kita grow together. InsyaAllah with this segment, maybe kita akan lebih banyak kita boleh belajar daripada perkongsian daripada macam-macam creator. Alright, baik. Dan seterusnya kita bersama dengan Nas. Hai, saya Nazri Nazar. Okay, web and app developer for Bed Ape NFT. Okay, orang di belakang tabir. Belakang tabir lah. Ya. Penting orang belakang tabir. Betul. Kalau orang belakang tabir tak ada, depan macam mana kan? Right. Kita sebenarnya kita santai lah borak-borak NFT sikit lah sebab apa, kita nak educate ramai orang yang nak tahu pasal NFT ni, dan ramai orang nak jadi creator. Ramai creator yang macam mana nak buat NFT ni, apa yang perlu saya mulakan kan. Dan soalan-soalan diajukan ni pun macam basic soalannya yang boleh kita terangkan kepada semua orang lah. Antara soalan-soalan yang dapat adalah, boleh tak cuba explainkan NFT? What is NFT stand of, dan apa yang ada dekat dalam NFT ni? Roach Pang. Buat ramai yang mungkin tak tahu NFT tu apa, diorang mungkin akan tengok sekadar art ataupun gambar-gambar haiwan yang kita selama kita tengok on social media. Tapi NFT tu adalah digital asset yang di mana kita boleh buktikan dia punya proof of authenticity tu berdasarkan tiap-tiap unit token ID yang distorekan atau disimpan di dalam blockchain system. Alright. Okay. NFT tu stand for non-fungible token. Yes. Okay. Dan untuk NFT ni sendiri dah kan, pemahaman orang adalah untuk aku nak create, aku nak jual, aku nak create, aku nak jual. So adakah itu saja? Jeff? Betul, dia bukan itu sahaja, tapi sebenarnya kalau cakap dengan pasal NFT ni, dia sebenarnya lebih besar daripada itu. Okay, itu berdasarkan apa yang saya tahu. Okay, setakat ni orang boleh jadikan benda tu sebagai macam aset. Ada juga orang beli itu sebagai macam untuk support local artist tu juga, ataupun artis creator tersebut. Dan ada juga yang buat sebagai koleksi peribadi. Dan ada juga yang buat benda tu sebagai investment long term, ataupun ada juga yang beli disebabkan utilities ataupun apa yang dia dapat daripada memiliki ataupun hold that NFT tersebut. Tapi kan kalau cakap pasal NFT ni kan, orang akan dia akan kecilkan minda dia hanya untuk gambar. Okay, gambar je, ni NFT ni kan. So selain daripada gambar, ada tak macam barang-barang, ada NFT ni jual barang-barang rare tak selain daripada gambar? Macam tu. Depends juga. NFT ni macam Richard kata tadi, mungkin orang tak tahu dengan apa yang ataupun benda yang dorang tak kena pasti lagi. So macam NFT ni hanyalah a component dalam Web3. Yang benda yang menyeluruh atau benda yang new technology is Web3. NFT ni hanyalah yang di bawah that small component dalam Web3 lah. So bukan sekadar barang, mungkin akan in the future kita ada, bukan in the future, benda semua dah berlaku dah. Kita ada music, ada fotografi, ticketing system pun ada sekarang. Betul. Dan orang cakap kalau jual ni dapat bentuk digital je. Boleh ke cashkan benda tu? Macam mana je? Boleh. Boleh kan? Boleh. Mestilah boleh. Kalau takkan kita buat kan. Betul. Tapi macam mana tu?
Sebenarnya banyak cara. Tapi macam kalau kita kat Malaysia ni, cara yang paling mudah maksudnya kalau macam kita dapat tu dalam bentuk BNB ataupun ETH. Okey, itu adalah cryptocurrency. Sebenarnya banyak lagi cryptocurrency yang lain, tapi yang popularnya adalah ETH. Dan juga kalau kita kat Malaysia ni banyak kita pakai BNB lah kan. Untuk local scene transaction. Yes, betul. So benda tu kita boleh je cashkan dengan cara jual sesama community, ataupun kita juga boleh pakai third party punya servis. Okey, third party punya servis ni banyak sebenarnya, tapi kena cari yang legit lah. Betul. Ada yang satu Malaysia yang legit kan. Ya, betul. Tukar kepada USDT ke kan, mana tahu kan. Dan tukar kepada duit Malaysia ke. Dan yalah, macam seorang creator ni kan, mesti dia mesti jenis yang kena kreatif. Okey. Macam Roshpang sendirilah apakah apa yang Roshpang keluarkan atau createkan dalam NFT? Nama pun Roshpang. So asal dia cockroach, lipas lah. Tu jadi cockroach tu yes, jadi Roshpang tu sebab kreatif tu betul. Sebab sebelum saya start buat projek saya kecilkan market, saya tengok apa yang ada, apa yang tak ada sampai sekarang. And Alhamdulillah saya dapat jumpa satu niche yang saya rasa boleh pergi, which lipas, yang kita boleh tengok tak ramai lagi orang buat, and masih tak ada lagi orang buat NFT project berbentuk lipas. So saya dapat the advantage at first. So background awak sebenarnya apa? Seorang pelukis ke dulu atau macam mana? Saya background dalam grafik dan visual juga kan. So macam benda ni macam dalam diri saya jugalah, untuk attack nak bawa branding tu ke mana semua. I see. Macam J? Background J? Saya more to independent creator lah. Saya banyak buat video dalam YouTube. And then saya juga minat melukis. Memang pada kecil memang minat melukis, tapi just sekadar melukis. And then bila tibanya NFT punya zaman ni, alhamdulillah benda tu boleh kembangkan menjadi NFT dan jadi aset dalam bentuk NFT. Okey, sekarang ni bila dah cakap pasal creator kan, background J, background Roshpang. Okey, sekarang ni orang belakang tabir pun penting sebenarnya kan. Betul. Macam Roshpang sih mungkin ada member ataupun kawan ataupun team belakang tabir. Macam hari ni J bawa dia punya belakang tabirnya ke depan, alright. Nas, background Nas sebenarnya Nas. Okay, background saya memang daripada dulu memang in programming. Programming, yes. Okay. Saya buatkan sistem back-end untuk BitApe, utility, debt system. Okay. Semua yang saya yang handle benda tu. Memang daripada awal memang saya belajar programming. So J kerja dia lukis lah, tu bagi kat awak. Cerita pasal ni, J invite saya sebab dia tahu kebolehan saya dekat programming ni untuk handle dia punya web system, online system. Okay, faham. So macam Nas ni lah untuk menjadi seorang background scene ni lah, perlu ada apa? Okay, apa yang perlu ada sebenarnya? Sebab ramai yang nak jadi macam aku nak join lah, nak buat lah kan. So dia tak nak ke depan, kau ke depan lah, aku ke belakang. So apa yang perlu ada pada seseorang tu? Okay, dia perlu minat dengan programming part lah. Kalau dia tak nak, dia kira macam yalah, kita jenis susah nak ke depan fronting. So kira masa kita buat kerja lah, buat kerja je. Cerita pasal kerja je. So saya tak boleh buat benda-benda yang di hadapan. So saya seorang yang introvert. So saya boleh buat kerja-kerja macam apa benda yang saya boleh buat. Okay, faham. Programming tu penting lah sebenarnya kan. Baru jadi seketul tu kan. Kita sebab nak jadi creator ni kena seorang yang kreatif. Alright. Macam ada budak umur berapa tahun tu yang just lukis gambar masjid, ada kan, ada lukis gambar yang lama tu kan. Yang lama tu kan. Sebab dia punya lukisan semua terjual. Betul. Kan? Macam budak-budak pun dah start macam tu kan. Apatah lagi macam orang lain yang boleh mulakan. So macam mana Roshpang rasa macam siapa yang perlu jadi creator ni? Nak jadi creator tak kisah pun. Macam Riz ni kata tadi, ada budak, ada macam kita tengok our Indonesian friend Ghazali, macam tu punya cara pun, yang buat selfie, dia kumpul gambar-gambar selfie boleh dia, ada value ya. NFT ni dia melibatkan menyeluruh. Boleh jatuh kepada hype, boleh jatuh kepada
boleh jatuh kepada untuk kita support the creators, macam mana kita support the budak kecil yang umur 12 tahun rasanya masa tu Ray. Macam sekarang pun kita masih ada Iman Crypto Naga yang sekarang maybe umur dia 13, 12 macam tu, tapi masih tetap meneruskan karya-karya. So sesiapa tu terpulang, tak semestinya orang tu ada background artistik ataupun boleh buat design. Kadang-kadang macam Nas ni dia developers atau dia coding punya person, tapi dia tak boleh nak create, dia tak boleh nak buat design. So salah satu cara untuk dia masuk dalam dunia NFT is bercollaboration dengan project NFT. So pelbagai cara boleh untuk masuk dalam dunia NFT ni. Okay, faham. So jadi macam Jay sendiri kenapa terfikir untuk buat gambar sekarang ni? Jay memang popular dengan gambar beruk tu kan, apes tu kan. So macam mana boleh terfikir tu je? Benda tu, ilham tu datang secara tak sengaja. Sebab actually Bed Ape tu sendiri, beruk tu, saya dah lukis pada tahun 2016. Oh, lama dah? Lama dah. Disember 2016. So time tu pun zaman NFT belum ada lagi. Dan saya buat tu pun bukan sebab NFT, tapi sebab saya minat melukis. Dan secara tak sengaja saya buat benda tu. Dan ada lagi beberapa kepala lah kan, tapi cuma beruk tu yang paling saya rasa macam cantik. And then bila sampai zaman NFT ni, saya pun try buka-buka balik file lama kan, apa yang ada. So jadi daripada situlah boleh ketengahkan bakat tu lah. Yes. Daripada tersimpan je kan. Betul. Awak pun cakap tadi macam kena buka file-file lama kan. Satu lagi dia punya value dalam art tu sendiri. Dia punya origin is daripada tahun 2016. Okay, cakap pasal art tu sendiri kan. Menilai kan, hasil daripada penilaian tu adalah daripada orang yang collect, orang yang membeli tu sendiri gambar tu kan. Betul. Apa korang punya rahsia? Atau cakap rahsia ni memang kau tak nak cerita lah. Value korang, apa yang korang nak tunjukkan, nak sampaikan kepada kolektor untuk kau kena beli gambar aku ni sebab gambar aku ni ada sekian. Memang gempak macam ni. So macam mana tu Respang? Saya cakap sikit je dia tak semestinya value tu the project owner yang tentukan, ataupun project tu kena tentukan. Macam kalau kita terlampau nak proofkan yang that certain project tu is good enough, terlampau macam meyakinkan sangat. Betul. So macam orang selalu cakap, ataupun pakar-pakar cakap, ataupun macam saya sebut nama macam Gary Vee cakap, the market tu yang akan decide the value of the project. Okay. So macam bila the market atau the community to decide, that's when your job is, ataupun the project founder tu tak payah nak buat banyak kerja sangat lah, sebab dia punya value dah ada, market yang tentukan. Okay. Tu back by value, saya rasa dia boleh cakap banyak sikit pasal tu kot. Okay Jay, macam mana kita nak orang follow kita punya lukisan ni? Contoh, takkan saya boleh lukis sekarang, aku lukis aku nak terus up kan, mesti ada macam penceritaan di sebaliknya kan. So Jay punya style macam mana? Macam saya punya style dulu, saya bercerita berdasarkan apa yang saya lalui dalam projek Bed Ape. Masa mula-mula dulu kita orang buat kita orang buat 10,000. Tapi untuk drop 10,000 tu dalam masa yang singkat agak sukar dengan time tu pun knowledge tak berapa tahu sangat kan. Cumanya apa yang kita orang cuba buat is just buat and kita belajar all the way. Banyak benda yang kita orang belajar. So daripada situ kita orang pecahkan daripada 10,000 koleksi tadi kepada 10 fasa. Jadi maksudnya fasa 1, fasa 2, fasa 3. Sekali drop berapa banyak? 1,000. Okay. So sekarang ni kita orang baru di fasa 2. So time fasa 1 hari tu pun 1,000 pertama memang banyak yang tak terjual, lebih kurang dalam 700 tak terjual. So ada jual 300 je. So daripada situ kita orang try improvekan dari segi marketing apa semua, kelebihan apa yang orang dapat bila beli Bed Ape kan, dan sebagainya. So daripada situ juga community grow, slow grow sampai kelas sekarang memang Bed Ape sold out. Every time kita drop and sold out, Alhamdulillah. Thank you semua yang support lah. So daripada situ saya nampak sebenarnya nilai sesuatu projek tu community tu sendiri di belakang tu. Betul, community tu penting lah kan? Community yang menaikkan value tu sendiri. Dan juga maksudnya admin punya team ni, creator pun memainkan peranan yang lain. Maksudnya menyediakan utilities ataupun
give back to the community kan. Macam malam nanti kita orang pun ada buat macam pertandingan. So daripada hasil jualan tu pun kita orang selalu balik kepada community dengan hadiah, tapi dengan cara macam fun-fun lah. Maksudnya ada pertandingan ni dan sebagainya. Jadi hadiah tu adalah daripada community tu sendiri, give back to the community. So benda tu kita mengeratkan creator dan juga community. Faham. Sebab what you give, you get back lah. Betul. So jadi macam seorang yang macam saya, collector, alright. Apa yang seorang holder ni perlu buat? Untuk adakah dia perlu jual balik ke kan? Biasa kan dia macam trade macam. Dia depends on the holder itself, sama ada dia beli tu untuk purpose untuk see how big the project pergi, ataupun untuk betul-betul untuk macam dalam terms NFT sendiri, macam dia pernah dengar diamond hands. So macam ada yang betul-betul beli just untuk support project tu, untuk tengok how far the project tu boleh go. Sebab it's all about investment. Kita invest, holder invest dalam project kita, and kita show progress. So kalau kita treat project kita, project founder treat project dia macam tu, mungkin akan ramai lagi holders yang akan invest dalam punya project dia. Sebagai collectors pula, apa yang dia perlu buat, kalau dia hold value tu naik, dia boleh jual, ataupun kita dalam NFT ni kita ada banyak player. Ada yang degen, maksudnya degen ni yang nak jual for quick money. So padahal dia boleh hold that project for long run untuk lagi banyakkan value. So for collectors, it depends on personal point of view juga. Apa yang dia nak lah sebenarnya. Adakah dia nak beli untuk simpan, ataupun dia beli untuk trade balik. Setengah yang dia collect akan dapat physical. So mana yang suka that frame-frame yang artistik banyak-banyak dekat rumah, mungkin diorang akan support, tend to support more to fine art artist. Betul kan. Kadang-kadang diorang beli pun sebab memang diorang minat. Macam contoh adik saya lah. Adik saya ni memang kolektor Joker. So siapa-siapa saja yang buat Joker, memang dia akan hilang. Dia akan beli. Kalau tengok dalam galeri dia, Joker belah sini kan. Ni belah sini semua kan. Tengok dalam galeri dia. So saya belajar pun daripada dia juga kan, NFT ni. Alright. Untuk seorang yang baru kan, nak buka account, mesti tak tahu kan kat mana nak pergi sebenarnya ni. Nak buka account, nak kena ada apa lagi yang untuk diorang tengok nak tengok NFT ni. Boleh tak korang terangkan dekat semua yang dengar ni sekarang ni, macam mana untuk bermulanya untuk kita pergi inside dekat NFT ni? Perlu buka account dulu kan? Ajak saya rasa je, aku tambah sikit aja. Macam biasa, bila kita nak belajar benda yang baru, at least kita kena tahu the basic atau the ground. So macam kalau kita buka Wish pun, kita akan type tempat kita nak pergi. So kalau kita nak masuk dalam dunia NFT ni, at least kita ada effort sikit lah nak tengok bahasa apa yang mereka guna, kata perkataan tu. Atau paling senang sekarang YouTube lah, kita boleh tengok segala jenis video dalam segala jenis bahasa. Itu untuk permulaan. Lepas tu barulah kita go deeper into creating wallet dan segalanya. So kalau dah ada that ground knowledge atau permulaan, baru diorang akan tahu lebih lanjut tentang NFT. Untuk permulaan macam biasa aja, kita akan kena create wallet. Betul. Kena jaga dekat mana tu wallet, apa yang nak kena buka kan? Kalau macam local marketplace kita, pentas.io, kita akan pakai MetaMask, which is wallet yang general untuk semua orang, yang senang, yang free, ataupun tak ada fees pun untuk register, untuk bayar. MetaMask MetaMask. Kemudian kena ada kripto juga. Betul. Dalam tu kena ada simpan BNB. Betul. BNB kalau korang nanti korang Google lah yang dengar tu boleh Google. Sebab apa, kita kalau nak terangkan, dia banyak benda tau. Betul. Pasal dia kena cerita apa itu kripto kan, apa itu coin digital. Tu semua nak terangkan, educate kat sini. Mungkin korang tak faham, korang kena hands on. Korang kena pergi tengok YouTube lah. YouTube banyak. Paling senang, saya selalu beritahu semua orang, kalau nak belajar tu, tahu dulu apa yang nak belajar. Bukan kita nak belajar semua benda. Memang takkan boleh nak belajar semua benda, tapi bila kita tahu mana yang kita nak belajar, at least kita dapat capture apa yang kita nak belajar dulu. Betul. J, terangkan J punya konsep semualah kepada pendengar kita yang sekarang mendengar. Babe punya konsep, kat mana nak follow korang, apa yang korang ada semua, kau terang kat semua orang. Terima kasih Ray. Sama-sama je. Bid Ape
macam sekarang ni kita orang adalah pada fasa kedua dan pada bulan 4 akan masuk fasa ketiga. So every fasa kita orang akan drop sebanyak 1000 NFT. Dan kita orang akan complete kita orang punya drop 10 fasa adalah pada Jun 2023. So perjalanan tu masih panjang, banyak lagi yang perlu dibelajar, but we still work in progress. Dan all the way tu banyak lagi lah kita orang punya selingan projek. Bukan projek, kalau projek dia makan rojak. Sembuh. Selingan projek. So dari segi merchandise dan juga dari segi game developer, gallery, lepas tu and have many more lah. But apa-apa pun memang kita orang akan sentiasa update dekat dalam kita orang punya community Discord dan juga kat Twitter. And macam if you all nak cari information berkenaan dengan Bad Ape lebih banyak lagi, just pergi ke website kita orang badape.io. So dekat situ semua segala information kita orang ada letak di situ lah. And dalam tu juga korang boleh nampak NFT kolaborasi. Yang pertama sekali saya kolaborasi adalah bersama Rochepang. So kolaborasi dengan Rochepang. Kepala lipas. Badan itu tujuan berapa Rin? Itu tujuan berapa? Dua BNB. So bagi saya itu adalah first collaboration. Saya pun tak tahu macam mana time tu, tak kenal pun Rochepang pun tak kenal saya, tapi disebabkan community kan, dia pun, kalau kita tahu banyak Rochepang ni pun memang banyak support artis-artis yang baru nak keluar NFT. Dia memang support. Betul. Dia banyak. So kolaborasi tu bagi saya memang salah satu movement antara movement pencetus bermula Bad Ape punya movement. And then daripada situ ramailah kita orang collaborate dengan beberapa artis lain. So sampailah ke sekarang, and itu je lah. Kalau artis sendiri bukan artis yang lukis-lukis tu, artis menyanyi ke pelakon ke apa, ada tak collab? For now kita tak ada lagi, but in future cantik ada. Lah. Saya orang pertama ni. Tapi ada artis yang dah beli Bad Ape. Betul. Come on lah, nak tunjuk ke? Malas cerita. Okay, macam Rochepang sih, projek terbaru ke apa-apa saja. Kalau nak tahu lebih terkini lah. Kita orang baru launch kita orang punya official. Kita orang baru launch official social media filter kita orang on IG Rochepang. Rochepang NFT, boleh cari dekat. Aku dah cakap dengan kau kan, dah lama dah suruh kau buat IG semua kan. Yes, nasib baik dah ada. Okay, so lepas tu banyak movement kita orang dekat Twitter. Macam Rochepang more to community centric punya project. So segala movement akan in one platform. Tapi untuk holder semua kita fokus on Discord lah. Macam Bad Ape punya Discord kencang. Dekat situ kita boleh tengok orang nak kejar whitelist untuk beli Bad Ape awal-awal dah sampai level 53. So macam Bad Ape dah siap semua website. Macam Rochepang still progress on website sebab kita show all our progress in Twitter. Faham. Memang pergerakan ramai pergerakan creator dak NFT ni semua kebanyakan dekat semua dekat Twitter lah. Tapi kita kena ingat Instagram kita pun kuat juga ni kat sini. Betul. Nak sekarang ni barulah TikTok pula lagi kan. Macam semalam baru siapa ni owner Facebook baru announce yang Instagram yang official akan implement NFT. Nampak tak? Masa aku jumpa diorang ni je, masa tengah borak-borak dulu, cakap korang kita masa bincang-bincang dulu, korang janganlah fokus more on Twitter je kan, kena ada platform-platform lain. Betul. Jadi antara yang terawal lah yang push benda-benda macam tu dari TikTok. Sebab Sokmed ni kita kena lebarkan lagi kan. Sebab budak-budak ada yang tak pergi kat Twitter, budak ada dekat ni kan, dekat Instagram, dekat TikTok kan, dekat Facebook, lain platform lain dia punya pengikut dia kan. Betul. Bad Ape sendiri pun memang kita orang apply benda tu daripada awal. Maksudnya kita orang try something secara overall, maksudnya menyeluruh. Sebab kebanyakannya sebelum ni apa yang saya nampak, kita banyak fokus on Twitter. Tapi why not kita go for all? Sebab ada juga orang yang tak tengok Twitter, dia tengok Facebook je. Betul. Ada orang yang tengok Instagram, tak layan pun Twitter dan juga Facebook kan. Betul. So jadi bila kita masuk semua medium, orang lebih tahulah projek kita. So bila kami collect data, kebanyakan yang macam notable buyer ni ataupun macam orang-orang yang collect banyak-banyak ni datang bukan daripada Twitter, tapi kebanyakan daripada Instagram. Betul. Itu yang saya tekankan sangat. Sebab apa tau? Sebab saya pengguna tegar untuk Instagram. Betul. Twitter sometimes. Tapi sekarang ni dah banyak Twitter dah juga. And then untuk macam yang lain-lain macam
website tu semua tu kita boleh jual dekat info lah kan. Ya, tapi daily usage mungkin Instagram Instagram daily usage. Nampaknya memang orang dah start, dah build up, dah masuk ke dalam Instagram. Bagus, that was good pergerakan lah. So untuk Bad Ape sendiri lah kan, target Bad Ape dalam NFT ni. Target kita orang sebenarnya sejujurnya saya dulu masa mula-mula memang macam just nak jual art sahaja. Okay, just kita nak buat NFT, jual. Saya minat melukis, kita lukis, jual kan. Tapi bila kita go to for mass collection, jadi benda tu akan lebih ramai orang yang memiliki. So bila ramai yang memiliki, maksudnya ramai holder lah. Jadi daripada situ kita orang bertukar arah, maksudnya daripada just jual, kita orang pergi ke satu visi yang lebih besar, iaitu ke Metaverse. Metaverse itu kita orang punya ultimate goal lah. But maybe we don't know what happen next year. Maybe ada lebih besar daripada Metaverse kan, yang akan baru, teknologi baru orang jumpa. So kita akan follow with the flow. But for now, ultimate goal kita adalah go to Metaverse. Build Metaverse untuk yang whole Bad Ape lah. Macam Roshpas ni? Macam Roshpas, macam awal-awal misi dan vision lah. Misi dan vision. Macam awal saya dah, kenapa antara sebab saya pilih Roshpas, sebab people tend to ingat benda yang traumatik daripada benda yang baik lah. So macam kita seluruh, siapa-siapa lah manusia luar negara ke kat Malaysia ke, mesti ada pengalaman yang tak baik dengan lipas. Betul. Sebab itu antara aku sendiri, first capture lah yang brand yang saya nak capture. So Roshpas, the end game akan jadi more to brand ataupun movement yang semua orang must have, tapi dia punya back with the values ataupun the kekuatan of the brand and the value of the project. Faham. Sebab apa, kita sebab komuniti yang ada sekarang ni, yang kemungkinan akan masuk baru ni semua, dia orang berharap something yang macam mungkin ada buat social punya kerja, benda-benda yang macam kita gathering ramai-ramai, bantu orang lain kan, benda-benda macam itulah. So macam kalau kita tengok kat sini, NFT punya pentas IO lah, kita cerita pentas IO lah, yang local scene-nya makin lama makin berkembang. Alright. So selain daripada gambar, kemungkinan muzik pun boleh masuk juga. Kemudian kemungkinan ada benda-benda lain lagi. Sebab ramai orang tanya saya, kena ada lukisan je ke? Macam view gambar, macam pergi ambil luar negara, pergi ambil semua, tak boleh ke? Macam apa saja yang kau rasa macam value untuk kau dan untuk nak share dengan orang, kau letak je kan dekat pentas IO kan. InsyaAllah ada peminat-peminat diorang yang tersendiri, yang suka follow yang view saja kan. Ada yang suka melukis, ada suka gambar beruk, ada suka gambar lipas, ada yang gambar kucing, tengkorak pun ada, kolaborasi kan. Konfederasi. Aku selalu salah. Aku selalu salah kat situ. Konfederasi kan. Dia tu pun salah satu kolektor yang aku beli juga gambar dia kan. Macam betul Ray, macam pentas atau NFT ni masih meluas, masih tak ada the perfect formula of it lagi. Betul. Semua masih mencari. So bila pentas baru since last year bulan 7, bulan 8 macam tu, sama juga creators. Macam saya sendiri daripada bulan 8 macam tu, bila saya nampak progress pentas dan juga all the community lah, daripada gambar-gambar haiwan, gambar-gambar tengkorak saja yang awal-awal dulu mungkin tak banyak on gambar fotografi dengan culture punya heritage. Tapi bila benda ni dah mengembang, makin lama makin ramai orang masuk, dah ada gambar, dah ada fine art lagi banyak, dah ada music itself. So macam fotografi pun dah dapat tempat dengan value yang tinggi di dalam komuniti. Betul. Terjual 1 BNB, 2 BNB, 3 BNB. So berapa harga 1 BNB sekarang ni? Mungkin $355 sekarang. Dalam 1,500 lah. Nampak tak guys? Kau rasa apa? 1 BNB tau, kalau jual 1,000 lebih tau gambar korang tu. Mungkin orang tak tahu pasal itu. Lagi yang top 3 Ray kan. Lagi lah. Macam aku collect ni lah. Money Heist. Money Heist. Money Heist tu memang aku meminat lah kan. Okay, Nas. Okay, balik mana Nas? Kita Farhan je depan kan, belakang kita lupa pula kan. Betul. Tak lupa Nas, jangan risau Nas. Walaupun kau cakap kau nak duduk luar studio, kau duduk sini diam-diam. Aku nak tahu juga pasal apa kau. Mesti Nas nak bagi yang terbaik untuk gambar Bad Ape tu sendiri lah kan. Sebab apa tau, kita kena ingat, bukan banyak fighter-fighter kat luar tu. Mungkin kita tengok kreator-kreator lain yang keluarkan art yang lagi macam bergerak lah apa semua. Macam
Nas ni sebagai orang yang menjaga benda ni kan, apa yang Nas nak tunjukkan dekat semua kolektor ataupun ramai orang-orang yang bakal masuk ke dalam dunia NFT ni? Okey. Kelainannya yang akan ditunjukkan. Pasal aku nak lagi best daripada ni. Macam tu. Okey, kelainan okey, sekarang makin lama komuniti kami makin besar. Then kita punya back end server semua nak kena padu lah, secure lah, nak kena laju, nak tampung kena trafik yang ramai. Tampung trafik yang ramai tu. That's why kerja saya lah yang untuk bagi smooth segala benda projek Big Ape ni. Okay, so nak nampakkan kelainan tu awak main kerja juga kan sebenarnya? Nampak kelainan dan nak menyenangkan holder-holder kami. Smooth lah, macam register, verify. Contohnya nanti Big Ape ada metaverse. Segala metaverse dalam-dalam tu teknikal untuk connect wallet ke karakter online semua, mungkin Nas punya kerja lah. Benda yang macam dia beli satu karakter di pentas, kita akan implement dalam kita punya world. Big Ape Metaverse tu. So dia whole karakter tu dia boleh main karakter tu dalam kita orang punya game. Faham. Sebab apa dia tak nak sebut tu benda-benda yang akan datang. Dia nak sebut. Itulah sebab kena J sendiri. Sebab J kena bagi tahu sendiri kan. Sebab dia orang belakang tabir ni dia hanya mengikut perintah. Dia macam tu. Macam cakap pasal metaverse okay, NFT ni gambar apa semualah kan. Metaverse ni orang dah start dah dengan play to earn ni. Okay, benda-benda yang macam ni, macam saya sendiri pun tengah, tapi saya tak boleh cerita yang saya punya buat apa lah kan. Apa yang akan dilakukan kalau cakap metaverse? Macam J cakap tadi, aku nak start buat metaverse nanti. Konsep macam mana tu J? Yang macam Nas tadi dah sebut sikit lah kan, alang-alang tu J kan. Ni dekat era je kan. Ini eksklusif dekat era J. Okay, untuk Big Ape sendiri memang kita orang akan ada pergi kepada play to earn, dan ada juga lain-lain. Okay. Masih lagi simpan tu. Okay. Dia kena simpan. Faham. Surprise. Faham. Okay. Tapi benda tu sebenarnya bukan bidang kita orang. Dunia baru bagi kita orang. So apa yang Big Ape cuba lakukan, that one is ultimate goal, and kita orang sekarang ni fokus kepada jual NFT dulu. Ataupun progress in the future lah. So macam apa yang the best for Big Ape, diorang akan bagilah. Kemungkinan korang akan tanya korang punya holders juga kan, untuk bawa direction ke mana, itu apa yang the best. Betul. So akan berbalik kepada community balik atau holders balik lah, Ray. Yalah, mestilah kan. Sebab kita tak boleh ikut kepala kita je. Kita kena ikut community. Apa yang diorang nak kan? Apa yang diorang suka, majority apa semua kan. So macam Big Ape punya roadmap, kita orang akan finish habis 10,000 ni adalah pada Jun 2023. Tu memang target lah. Dan kalau boleh tengok pun dekat kita orang punya website bigape.io tu, memang kita orang ada roadmap, dan start daripada Julai baru kita orang akan start develop untuk metaverse. So itu progress dia tak tahu berapa lama. But kita punya preparation kita orang dah buat daripada sekarang. Maksudnya take the information, get the contact, siapa yang boleh buat macam ni, siapa yang ni kan. So all the way setahun lebih lagi, insyaAllah lah kita orang akan buat preparation lebih. Dia macam startup lah je. Orang invest on you, orang ada board of director semua yang bagi duit capital semua untuk see your progress. Faham. So macam Nas sendiri kerja dah agak suka jugalah sebenarnya Nas. Sebab nak kena build up benda tu Nas. Betul. Orang boleh lontarkan idea je. Betul. Sebab kadang-kadang kalau macam ada orang-orang luar yang attack website, attack wallet holders pun boleh jadi. Inilah satu soalan yang saya dapat juga. Selamat ke kalau saya simpan duit dekat metaverse tu? Bukan metaverse. Dia Metamask. Metaverse tu game nanti. Selamat ke duit kripto saya simpan dekat dalam Metamask tu? Selamat ni dia terpulang enggak lah. Betul. Selamat sebelum ada NFT ke, sebelum ada kripto punya duit ni pun orang masih kena scam. So macam dalam NFT atau kripto, kita selalu dengar orang sebut DIO ataupun do your own research. Ataupun macam tu lah. So macam community always there, kena always double confirm dengan community. Kebanyakan orang yang kena scam ni mungkin dia
klik website-website ataupun link-link yang hampir sama, phishing website orang panggil hampir sama tapi sebenarnya bukan website asal. So bila kita dah masuk dalam dunia NFT atau kripto, nak tak nak ataupun dengan secara tak sedarnya kita akan belajar atau work through the security juga. It's part of the process juga. Pisang weh kan, kalau kena scam tu kan, kalau kita dah simpan semua kita punya kripto dalam tu kan, ada je cerita yang macam ni, bukan tak ada kan. Ada, bukan NFT saja, kripto bukan NFT saja pun. yes. Sebelum NFT pun kripto punya wallet pun banyak yang itu kena yang juga. Orang tanya dengan kita orang kan, selamat ke benda ni kan. Kalau kau dah jual beli tu, transaction tu sampai ke direct dekat kereta kan, kita bagi nanti takut benda ni wayang je kan. Kan, so macam benda-benda macam tu kerisauan kepada pengguna-pengguna baru nanti insyaAllah. So jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, tak ada hal, korang boleh pergi check it out. Diorang punya Instagram, diorang punya Twitter, diorang punya Submap, semua ada penerangan-penerangan kat situ. Lepas tu masa kita orang buat space dekat Twitter, buat space, ada seorang creator ni, dia tu mengajar kripto, kelas kripto, Sekolah kripto. Yes. Sekolah kripto tu, korang boleh check it out. Tu bagi aku satu benda yang bagus. Sebab apa, dia memberi kesedaran kepada semua orang lah. Okey, kalau ada apa-apa yang terbaru, silakan J nak sampaikan kepada semua yang mendengar sekarang ni. So macam hari ni 19 hari bulan, malam nanti kita orang akan ada game fight dekat Twitter Space, yang di mana kita lawan rock paper scissor, gunting batu kain. So awesome. Kau Melayu panggil awesome. Okay, awesome. Sebab Twitter Space kan ada yang tu. Betul. So hadiah pun agak tinggi, iaitu dalam 1.5 BNB. Wow. Dan benda tu adalah daripada komuniti sendiri. So lepas tu malam besok 20 hari bulan, kita orang akan ada big surprise daripada Bad Ape sendiri to the holder. Okay, so holder akan dapat benda-benda tu. Okay, so saya tak boleh nak beritahu, but banyak rahsia kan. Surprise je ya. Surprise. Kalau surprise tu kena ada kan. So itu sahaja untuk bulan Mac, dan untuk bulan April nanti 1 April kita akan masuk ke fasa 3, iaitu kita orang akan min daripada nombor 2001 sampailah ke nombor 3000. Okay. So itu je lah setakat ni yang saya boleh share, dan insyaAllah bulan 5 nanti, iaitu bulan raya, kita orang akan release official merchandise kita orang, dan bulan 6 fasa keempat pula, dan begitulah seterusnya. Okey, baik. Setiap fasa tu ada benda baru yang akan dimunculkan oleh Bad Ape. Okey, baik. Terima kasih je Rosbang. Untuk apa tadi soalannya? Okey, soalannya apa yang terbaru? Okay. Dan apa harapan Rosbang sendiri? Yang terbaru macam biasalah, kita akan always keep on making progress, benda-benda yang kita masih belajar dan explore sama-sama dalam NFT dengan juga community. Macam paling baru is kita orang bridging ataupun kita dapat connectkan Web3 ataupun blockchain system dengan real physical world ataupun real world lah. So maksudnya kita dalam NFT ni kita work together with brand ataupun cafe ataupun apa-apa jenis kedai untuk develop sama-sama sistem untuk naikkan ekonomi the local vendors lah. Untuk yang terbaru ke apa ke ataupun any pesanan, saya suggest kalau kepada semua yang nak start NFT ataupun nak belajar NFT, macam Era sendiri first experience in NFT Twitter Space, betul. Betul. So dekat Twitter Space ni, community ni sentiasa ada. Kalau saya boleh jamin, saya boleh jamin yang saya cakap 24 jam mereka akan sentiasa ada untuk support daripada soalan-soalan yang biasa sampailah kepada soalan-soalan yang berat. Macam Era sini dah experience dia 2 kali 3 kali Twitter Space dengan the community, and the support and the welcoming punya vibe tu always ada. Ya, betul community. Betul. Event terbaru? Event yang bakal event terbaru tak ada, tapi weekly meetup ada. Tapi dalam planning banyak lah, sebabkan kita pun dah tak ada limit restriction kan. So mungkin bulan 6 ni akan ada satu NFT event yang fokus untuk NFT, dan kemungkinan Malaysia ni akan jadi the first yang buat NFT exhibition. Kalau tengok Asia ada, tapi kemungkinannya banyak projek ataupun event individu. Okey, faham. Sebab apa tahu tanya dengan Rospang je. Rospang ni memang selalu buat gathering. Betul. Every weekend dia akan buat kan. So mungkin
Satu yang besar pasti akan berlaku nanti. Nampak? Era pun ada surprise. Malah cerita je. Nampak dia tak cerita Alfa dia. Korang ingat korang je ada surprise. Kita orang pun ada juga. Okey, macam Nas sendirilah sebagai seorang orang belakang tabir. Harapan Nas, apa yang nak sampaikan kepada mereka-mereka yang kumpul, yang jadi yang belakang tabir semua kan. Silakan Nas. Terima kasih kepada semua yang support kami Bad Ape NFT. Dan terima kasih juga kepada Abang Ray dan Era jemput kami datang untuk berbual ni. Rasa tu je. Kau ni sikit sangat. Security untuk orang baru, untuk orang baru security lah. Cakap jangan risau, jangan takut, semua selamat kan. Cakap je. Itu yang best ni dalam NFT ni kan. Orang introvert ni diorang boleh menyorok di sebalik gambar-gambar tu untuk speak out lah orang. Sebab itulah dia sesuai duduk di belakang tabir. Okay Nas, sebab aku kenal Nas pun ada dengan benda-benda lain lah sebenarnya kan. Okay, thank you kepada J, thank you kepada Roshpang dan kepada Nas yang support untuk NFT. Coming soon kita akan buat benda-benda yang baru dekat era ni untuk all the NFT, all the creator, all the collector, untuk korang semua. Alright. Dan kita nak tahu sekarang ni kita dah bawa J, dah ada Roshpang dengan Nas. Siapa lagi next yang korang nak kita orang bawa untuk show baru NFT dekat era ni, Eraverse? Siapa guys? Komen kat bawah tu Comment down below. Kata orang. Alright. Thank you Jay. Thank you Roshpang. Thank you Nas. Thank you Ray. Alright, terus dengarkan Era Music Hit terkini. Wow.